Baru buat kencing. Innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, malam ini Allah Ta'ala rezekikan kita untuk bersama lagi dalam proses pengajian uh, revision dalam bab solat. Semua dah pernah ngaji dah bab solat. Cuma dalam bab solat ni dia kena sentiasa revise supaya kita segar dalam ingatan kita. And not only that, kita boleh share dengan anak-anak. Yang pentingnya dengan anak-anak ni. Pasal bila kita ajar dekat anak-anak, maka ilmu yang dapat daripada kita itulah yang menjadi ilmu yang dimanfaatkan. Mereka ajar kepada anak mereka nanti, terusnya kepada cucu, cicit semuanya. Dan semuanya kerana kita yang mengajar. Berbeza kalau keadaannya kita serah kepada ustaz atau ustazah yang mengajar, maka pokok kita tadi makan buahnya dimakan oleh orang lain. Kita ada ladang, kita tanam pokok, tapi buahnya orang lain dapat. Sayang Kak Siti ya. Ada tanam pokok siap-siap, tiba-tiba bila berbuah kita tak makan buahnya. Semua orang lain duk makan. Lama pula tu makannya. Jadi itu antara cara kita melihat bagaimana pentingnya ibu dan ayah yang ada ilmu yang boleh disampaikan kepada anak-anak. Bila kita yang menyampaikan pada anak-anak, pastinya dia ingat. Contohnya kita ajar kat cucu. Maka bila dia besar besok, dia ingat, oh arwah atuk dulu, arwah nenek dulu yang ajar. Kan? Arwah atuk, arwah nenek ajar, dan dia mengajar terus ke bawah ke semuanya. Jadi itulah perkara yang sangat penting diambil peluang. Diambil peluang. Sebab kita nak mengajar anak-anak orang lain tu, belum tentu dapat. Kecuali dah memang ada tugas dekat dekat kampung ke apa ke, yang dapat ke apa ni, privilege orang datang ajar anak dia. Macam arwah nenek saya, seluruh kampung tu memang duk belajar Quran dengan dia. Dan aktiviti terakhir arwah nenek adalah mengajar Quran. Sehinggalah dia duk ngajar-ngajar, tiba-tiba dia tak sihat, rasa tak selesa, lemah, letih, bawa ke hospital kan. Dan hospital kata tak apalah, dah sampai peringkat akhir balik, meninggal. Jadi aktiviti terakhirnya adalah dengan Quran. Jadi walaupun ilmu lain dia tak ada, baca ABC dia tak tahu kan, tulisan nombor tak tahu, tapi Al-Quran dia tahu. Seluruh kampung ajar. Jadi bayangkan kat seluruh kampung tu dia yang mengajar daripada generasi maknya, kemudian generasi anaknya, generasi cucunya, dan mereka terus ajar-ajar lagi. Itu peluang yang mereka dapatlah yang ada. Dan kita insya-Allah dengan peluang networking yang kita ada itu, kita ajarlah anak-anak saudara, anak jiran kan. Jangan rasa inferior, tak mau. Apa yang kita ada, jalankan dia, ajarkan dia. Sebab itu menjadi ilmu yang dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ni insya-Allah dalam masa sehingga pukul berapa? 10.30 ya, Coach Hani? Ke sampai pukul berapa? 10.30. 10.20 lebih kurang gitulah. Ha. Kita akan sentuh bab wuduk lah pula. Kita dah sentuh ni. Jadi bab wuduk ada cara yang very detail dalam bab kitab yang saya pakai ni, Fiqh Solat, cerita bab wuduk. Tapi satu lagi yang saya belajar daripada Dr. Syamsul dalam daurah solat saya akan join in juga, maksudnya combine jugalah. Baik wuduk ataupun air sembahyang. Wuduk ataupun air sembahyang. Zaman dulu saya pernah melalui proses wuduknya di kolah. Tapi bila dah dunia moden ini, kita wuduk dalam toilet. Kan? Wuduk dalam toilet. Sebab tu bila saya buat rumah baru, saya buat satu tempat lain kat luar untuk khas untuk ambil wuduk. Kalau boleh elak daripada guna toilet lah. Sebab bila dalam toilet kita nak baca doa apa semua tak boleh secara verbal, tak boleh secara verbal, kena ke dalam hati semua kan. Jadi itu tak bagus. Sebab apa, kita design entah macam mana arkitek kita ni, arkitek perumahan, sepatutnya kalau Islamik punya arkitek design rumah tempat ada wuduk khusus kan. Tapi apa yang berlaku, kita ni entah macam mana, oleh kerana menteri perumahannya adalah Cina daripada dulu lagi, MCA, kemudian arkitek pula dapat latihan daripada negara barat dan akhirnya bawa idea arkitek tersebut ni. Nevertheless, for our own house, we should have a place where we can have wudu, terutama kalau orang perempuan
kena ada tempat khas lah supaya terlindung aurat dia semua kan. Bila nak ambil wuduk tu, nak buka auratnya. Kalau orang lelaki bolehlah ambil wuduk dekat luar apa semua tu kan. So saya buat khas dekat luar untuk ambil wuduk, bukannya kat dalam toilet lah. Kalau ada peluang, contohnya rumah kita yang boleh di-adjust sikit apa semua, usahakan ada tempat ambil wuduk yang tidak terkait dengan toilet. Yang tidak terkait dengan, ada setengah rumah tu ada separate ni kan. So ambil wuduk di situ. Worst case scenario, ambil wuduk kat dapur lah. Ambil wuduk kat dapur, bila nak basuh kaki, masuk toilet lah. Nak basuh kaki, masuk toilet. Tu nak basuh muka, apa semua, lengan, apa semua, masih lagi dekat dapur. Atau dekat sink dapur tu kan, supaya tak apa ni. Dan bila akhir sekali nak basuh kaki, masuk toilet, basuh kaki kat dalam bilik air kan. That's another way of to make sure that wuduk kita tadi tu tidak dalam toilet. Kenapa tak bagus dalam toilet ni? Banyak perkara lah. Satu, tempat tu sendiri tempat setan. Tempat tu sendiri bukannya tempat yang malaikat. Adapun seluruh rumah ni cantiknya. Kalau rumah yang tidak ada gambar, tak ada patung, maka rumah itu ada malaikat. Tapi kalau rumah yang ada patung, ada foto apa semua ni, elakkan ada foto-foto family dekat depan lah. Foto family ni kalau boleh jangan yang full. Ini ada, walaupun ada perbahasan, ada kata boleh, tapi dalam bab takwa dan fatwa, sekali lagi, takwa dan fatwa. Kalau bab fatwa, okay, fair enough apa semua. Tapi dalam bab takwa, itu nak kena ni. Kalau setakat muka je okay lagi. Tapi the whole body punya tu, that's yang biasanya ulama dulu tak mau lah. Biasa dulu. Kalau yang tok alim yang agak meticulous bab ini, mereka tak mau. Saya ada pengalaman dengan arwah atuk, arwah guru sana sini semualah. Mereka tak benarkan langsung lah ada gambar-gambar kat depan rumah apa semua untuk plain lah, to play ada supaya cantik kat rumah tu. Kalau dalam bilik kita, bilik master bedroom apa semua tu fair enough lah kan. Fair enough lah. Yang display kat luar ni, itu yang jadi isunya. Nah, coming back to air wuduk, tempat wuduk in the first place very important supaya tidak ada seperti yang sapu dekat toilet. So kalau dah tak boleh, usahakan ambil dekat dapur lah. Kena ada lapik lah sikit supaya nanti basah pula kan dapur kan. Pandai-pandailah dapur sendiri kan. Pandai-pandailah dapur sendiri. Ataupun slow talk dengan suami lah. Buat satu tempat lain khas untuk semua anak-anak perempuan. Orang perempuan ambil wuduk kat situ kan. Kalau dia rumah baru nak masuk, boleh plan daripada awal. Tapi kalau dah rumah dah duduk lama kan, ada toiletnya separate, setiap rumah ada toilet, kat situlah semua dah ambil wuduknya. So sekali lagi, kalau ambil wuduk dekat bilik air yang ada toilet, kita tidak boleh baca ayat dengan kuat. Nak baca bismillah apa semua, tak boleh. Kan? Kena baca dalam hati je. Sedangkan dari segi konsepnya, banyak nanti saya akan ceritakan doa-doa setiap tempat yang kita baca doa apa ni, ambil air wuduk tu ada doa-doa tertentunya. Baik, kita mulakan dulu dengan ayat yang pertama. Berwuduk hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi orang yang hendak mengerjakan ibadah solat, tawaf dan lain-lain ibadat yang disyaratkan ada wuduk. Tawaf, solat dan ibadat-ibadat lain yang disyaratkan ada wuduk. Sementara diri sentiasa berwuduk, hukumnya adalah sunat. Tadi fardu, sekarang sunat apabila kita sentiasa berada di dalam wuduk. Kerana ianya merupakan kebersihan maknawi. Apa kebersihan maknawi? Kebersihan rohani. Yang sayudia diamalkan oleh setiap Muslim yang mahu keuntungan dunia dan akhirat. Contoh, katalah kita terkentut. Terkentut, pergi ambil wuduk tak basuh dekat bontot. Kan? Terkentut keluarnya daripada bontot. Tapi wuduk tidak dibersih pun kat bontot. Kenapa? Sebab itulah yang dikatakan kebersihan maknawi. Seperti yang saya pernah cerita bagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia apabila seseorang itu wuduk, dia nampak apa yang keluar bersama dengan air wuduk tadi. Hadas tadi itu dia nampak. Allah Ta'ala zahirkan kepada dia, nampak. Jadi dia nampak bagaimana turun bersama dengan wuduk tadi dosa-dosanya. Dosa-dosa kecil turun bersama. Jadi itu luar biasa.
Inilah yang dikatakan orang-orang yang Allah Ta'ala buka kasyafnya kan. Jadi banyak benda yang kita buat yang pada kita tak nampak, tetapi bila buat dengan betul, benda tu uh, nampak pada orang di alam kerohanian. Macam pagi tadi dalam kisah MBC saya cerita, si Brother Khairul Nizam, sewaktu dia mengucap syahadah, bagaimana api biru nampak keluar. Pagi tadi siapa ada dalam MBC? Zila ada? Zila ada kan? Zila ada, Kushani ada, Linda pun ada. Kak Imah ada tak pagi tadi? Ada kan? So April ada pagi tadi? Tak ada. Kisah syahadah tahu. Apa ni orang orang Kristian bila dia masuk Islam, dia mengucap syahadah. Syahadah yang pertama, api biru keluar. Itu menunjukkan bagaimana orang kafir Allah Ta'ala zahirkan dah memang dalam neraka lah. Api itu neraka kan? Api biru sebiru-birunya dia cakap. Bukan api merah tapi api biru. Api biru ni panas lah kan? Nah, dan bila dia angkat syahadah sekali yang kedua, api biru lagi besar. Dizahirkan lagi besar sekeliling dia. Dan bila dia syahadah kali ketiga, api tadi padam. Itu satu petunjuk besar bahawasanya di antara orang kafir yang akan berada dalam neraka, orang Islam yang mengucap syahadah itu selamat dari api neraka. Satu ilmu yang kita dapatlah daripada apa yang dialami oleh Brother Khairul Nizam tu. Khairul Nizam orang Kristian nafas, Kristian Sabah. Dia datang ke masjid kita, so dia cerita bagaimana proses dia itu. Ya. So the point yang kita dapat hari itu bagaimana pentingnya dalam bab wuduk. Jadi oleh kerana wuduk tadi ini merupakan yang pertama untuk kita masuk ke alam dunia ni, maka di situlah pentingnya tempat ambil wuduk tu tadi tu dijaga daripada awal. Supaya dalam proses solat kita tadi cantik. Now coming back to this wuduk, dalam bab wuduk kalau boleh in a summarize thing saya boleh share kat sini adalah bayangkan dalam 3 waktu. 3 waktu. Waktu sebelum, waktu sekarang dengan waktu ke depan. Okey, dan konsepnya adalah waktu sebelum, waktu sekarang dan waktu ke depan. Macam mana ni? Waktu sebelumnya kita dah bergelumang dengan zulmat. Dunia ni adalah zulmat, kegelapan. Kegelapan. Itu yang masa lalu sebelum ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, itulah nak mensucikan. Maka itulah kenapa adanya doa-doa tertentu sewaktu wuduk tadi. Dan yang kedepannya adalah setiap anggota yang kita ambil wuduk tadi sangat terkait kepada hal terkait dalam syurga. Contoh, sewaktu kita basuh tangan, maka kita harus ada ilmu dan faham bahawasanya tangan kita ini dibersihkan daripada segala dosa dan maksiat dan kegelapan yang berada di dunia ini. Sekarang dibersihkan untuk apa? Untuk dalam syurga nanti, tangan ini bersih untuk mencari memetik buah-buah di dalam syurga. Tangan, waktu kita basuh tangan. Begitu juga sewaktu kita basuh kepala. Waktu basuh kepala, sewaktu kita di atas dunia ini, kepala tadi terdedah banyak kepada zulmat, hal keduniaan yang dosa dan maksiat semuanya. Dan sekarang dibersihkan untuk kedepannya adalah berada dalam syurga nanti, kepala kita dalam keadaan yang suci bersih untuk berada di dalam syurga. Jadi bayangkan kalau kepala kita tak bersih, kotor kepala kita, pergi majlis kenduri, tak pergi kita. Itu majlis kenduri, kan? Majlis kenduri. Apalagi kalau majlis-majlis raja, kepala kita dalam keadaan yang kotor, tak pergi kita, kan? Ada tai burung ke, ada apa ke atas kepala kan, tak boleh duduk kita, kan? Jadi ibaratnya seperti itulah apabila kita basuh kepala. Likewise bila kita berkumur, kenapa? Mulut kita ini sebelumnya berada di dalam keadaan bermaksiat banyak macam dosa yang dilakukan, maka sewaktu kita berkumur itu untuk bersihkan sekarang supaya ke depan nanti mulut tadi adalah untuk nak berkata-kata di dalam syurga. Kan? Basuh kaki pun sama. Kaki pun kita tahu bahawasanya kaki tadi membawa kita ke tempat-tempat yang kotor sewaktu di atas dunia ini, dan apabila kita bersihkan itu adalah untuk membersihkan nak masuk dalam solat. Solat tadi merupakan dua benda yang sedang berlaku. Yang nanti insya-Allah kalau malam ni ada masa saya cerita sikit bagaimana amalan solat yang sebenarnya
untuk kita yang dah belajar ilmu tauhid. Dah belajar ilmu tauhid dengan sifat makni. Sifat makni ada berapa, Fas? 7. That's right. Sifat makni ada 7. Bagaimana kita mensucikan sifat makni tadi, pulangkan kepada tuannya sebelum kita masuk ke dalam solat. Okay. Jadi oleh kerana fokus kita malam ni bab wuduk dulu. Let's see whether have time for that or not. It's a good thing that if I can nanti boleh slot in bagaimana nak beramal, nak apply benda tu dalam amalan solat setiap hari. Okay. Sambung. Syarat sah wuduk. Syarat sah wuduk. Pertama sekali, of course, wuduk ini untuk orang-orang Islam lah. Non-Muslim, bicara mengenai wuduk, belajar-belajar semua, selagi dia belum Islam, tak ada. Ya. So Islam is the starting point for every single ibadahnya. Selagi belum beramal Islam, it tak counted, still void and null and void. So syarat sah orang Islam dulu. Yang kedua, of course, mumayyiz, iaitu waras, otaknya dah rasional. Mumayyiz bahasa kitab, bahasa mudah yang kita faham sekarang ini contemporary adalah rational thinking. Dah boleh make a sound decision. Benda ni bagus tak bagus, foto tak foto, dah ada dia punya ni sound mind lah, sound thinking dia tu. Dah pandai dah, bijak dah. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas, seperti yang kita tahu. Right? Suci daripada haid dan nifas. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalang air sampai ke anggota wuduk. Jadi ini penting, contohnya para wanita yang pakai sunscreen ataupun whoever yang pakai sunscreen. Sunscreen tu dia jadi lapisan kan? Lapisan. Ada yang dipanggil kalis air, ada yang non-water soluble kan. Kalau yang water soluble, okay, fair enough. So better check. Better check sunscreen yang kita pakai itu, apakah sunscreen yang air tak masuk, air tak pass through, air tak passing through. Nak tahu senang je. Bila letak air, apakah air jadi bulat-bulat ataupun air itu boleh rasa dekat kulit. Kan? Kat situ ya. Sunscreen. Ramai orang pakai sunscreen. Sunscreen dan S15 lah, berapa semua tu. Right. Kalau yang tempat lain, satu trend sekarang orang pakai apa? Jari dia tu, kuku dia, pakai inai kan. Ada setengah pula pakai Q-Tex. Ada pula sebut Q-Tex tu yang airnya gets through. So this is again kena very careful. Dalam pada nak berhias pun, tetapi lapisan dekat kuku tu, kalau dah ada warna lekat kat situ, ada lapisan. The question is, how does the water gets through? Kan? How does the water gets through? Dia kata ini boleh buat wuduk. Mungkin takut atas dasar marketing purposes, dia buat ayat tu. Sedangkan kita yang bertanggungjawab. Kan? Kita yang bertanggungjawab. So ibu-ibu tengok anak-anak lah. Kalau yang suka pakai itu, tengok yang jenis macam mana. Inai tu. Inai jenis cat. Kadang-kadang saya tengok ni. Indonesia lah terutamanya. Terkejut saya tengok Indonesia pakai tudung, tapi tengok kuku, ya Allah. Hai. Berkilat cantik. Kata. Bila tanya, oh tak apa encik, ini memang boleh wuduk. Oh bahaya kata. Tak apalah, hantar orang lah. Kan? Alright. Mana tadi? Oh lemah. Fardu wuduk. Ya. Kemudian yang kelima, tiada di anggota wuduk itu sesuatu benda yang boleh mengubah sifat air. Dakwat, bedak yang tebal, cendana ni apa benda? Cendana ya, pakai cendana. Right? Yang boleh mengubah sifat air. Maksudnya kalau muka make up pakai something, kena bersihkan dahulu. Kena remove dulu. Kalau nak kira kan, barulah kita ambil wuduk. Kan? Dan ini ramai yang ambil mudah. Ada setengahnya. Ni Ustazah Mariam ada ni. Macam mana otot badan ni berbalut atau Malaysia? Ada cerita dia nanti. Ada cerita dia nanti. Right, seterusnya mengetahui fardu-fardu wuduk. Nampak tak? Syarat sah. Kalau kita tak tahu fardu wuduk, maka wuduk kita tak sah. Syarat sah wuduk kena tahu. Mengetahui fardu-fardu wuduk. Dan mengambil wuduk dengan air mutlak. Sebab itulah dalam bab air pun kena tahu juga jenis-jenis air. Ini air mutlak, ini air mutanajis. Kan?
Ini air apa semua kena tahu. Dan yang ke-8, meratakan air kepada seluruh anggota wudu. Nah, sekali lagi, Ustaz Aziz sampaikan kepada kami, make sure that kita perginya access lebih. Contohnya siku. Sampailah ke, jangan sekat siku je, tapi terus sampai ke atas sini. Supaya nampak cantik dia tu. Kalau muka pun, make sure everything cover the whole. Waktu basuh kepala pun jangan ujung ni je, tapi the whole head. Tu yang terbaik. Kita akan pergi detail nanti. Baik, syarat tambahan bagi orang yang uzur. Ini Muni ya, syarat tambahan. Pertama sekali, bagi orang yang sentiasa berhadas dengan sebab air kencingnya sentiasa menitis atau mengalir. Ini dah mula berlaku kepada semua bila orang dah sampai satu umur. Satu umur. Dan salah satu perkara yang saya dapat tahu juga, orang yang suatu muda dia, perempuan pun, yang perempuan, yang guru-guru aerobik, ramai bila dah sampai umur tertentu, suatu muda dia tu dia kuat sangat aerobik, bila dah umur 50-an, kencingnya menitis sikit. Saya tak tahu, mungkin. Tapi dah sampai di telinga saya, mereka cakap sendiri. Mereka cakap sendiri, suatu muda dia tu heavily on aerobik, jadi akhirnya akibatnya kencing dia tu tak boleh ni, jadi dia sentiasa keluar kencingnya. Jadi sayanglah muda-muda nak sangat cantik badan, main aerobik lebih-lebih, akhirnya bila tua benda itu berlaku. So how to go about it? Jadi ada cara dia. Syaratnya adalah ataupun yang perempuan yang keluar darah istihadah lah, darah penyakit sentiasa keluar. Maka ditambah baginya beberapa syarat lagi. Satu, membersih, kemudian membalut atau menutup tempat keluar hadas dengan sesuatu yang suci. Baik, ibu-ibu mungkin tahu, nenek ke, pak saudara ke, waris ke, saudara siapa ke, yang ada hal ini, maka kita kena ada ilmu. Ada ilmu. Seandainya kencing tadi, mereka tak boleh macam orang normal, ada menitik sikit-sikit apa semua kan, maka kena ambil perhatian, ada cara dan keadahnya. Ada cara dan keadahnya. Kalaulah dia tu sentiasa berhadas, sentiasa keluar kencingnya nitik, semua macam mana nak buat? Takkan nitik je, pergi ambil semayang. Nitik je, ambil semayang. Right? So, apa yang ditulis dalam kitab ni adalah bersih tempat tu kena balut. Supaya tak merebak ke kain ke apa semua. Balut. Ya. Dan kalau perlu dipakaikan pampers lah. Kalau perlu dipakaikan pampers untuk nak buat solat tadi tu. Kemudian adalah berwuduk setelah masuk waktu solat yang nak dikerjakan. Bila masuk waktu, berwuduk waktu tersebut, terus buat solat. Terus solat. Macam kita setengah ada yang orang tua dah apa semua ni, jadi kita kena ambil cakna, faham, bagi tahu cara yang betul. Jangan masing-masing assume. Right? Kena ada cara yang betul. So, kitab fiqh solat ada cerita dalam bab ni. Kalau tadi pertama dia kata bersihkan, kemudian balut, tutup semua tu. Yang kedua, berwuduknya bila? Bila dah orang azan, wuduk, dan terus special dikerjakan solat. Right. Yang ketiga, mualat. Maksudnya, berturut-turut membasuh anggota wuduk, hendaklah membasuh anggota kedua sebelum kering, basuhan yang pertama, dan begitulah seterusnya. Jadi kadang-kadang bila orang uzur ni, dia buat dulu. Kemudian tunggu sekejap, buat pula tempat lain. Kan? Jadi tak boleh. Dia kena berterusan daripada satu anggota ke satu anggota ke satu anggota. Jangan lama sangat sehingga kering jadinya. Jadi kena buat sebelum kering. Jangan lama sangat sampai dah kering, tak boleh. Jadi tak ada dia punya mualat. Putus mualat dia panggil. Putus mualat. By the way tadi, waktu solat isyak, imam kita tadi solatnya cepat sangat. Jadi terus saya apply apply yang kita punya berjemaah, apa dia? Jangan putus dua rukun sempurna. Jangan putus dua rukun sempurna. Jadi bila imam tadi nak cepat, tak apa hal, dah cepat betul dia. Rukuknya apa semua ni, duduk. Yang lainnya perlahan-lahan saya kata ya Allah habis. Terlepas dua rukun kan, rukun yang sempurna habis dia. Tapi tak tahulah, semua macam biasa aja. Dia kena watch out dia imam. Mula-mula okey baca Fatihah, semua baca ayat, kemudian sujud berrukuk, sekejap je bangun,
Sujud, kata ini kena ikut follow dah ni. Kena cepat-cepat dah. Satu sekali-sekali je, tak boleh lama-lama dah. Zu. Cepat betul Isyak tadi. ada musyakkah apa tak tahulah. Baik, balik kepada sini. Wuduk itu hanya dibenarkan satu kali sahaja. Ini untuk kes yang uzur tadi kan. Wuduknya dibenarkan satu kali sahaja bagi mengerjakan sembahyang fardu dan diharuskan beberapa kali sembahyang sunat. Contoh dia sembahyang sunat dengan wuduk tadi boleh. Tapi kalau untuk fardu tak boleh. Untuk fardu dia buat sekali, kemudian untuk nak sembahyang sah dia kena ambil wuduk lain setelah masuk waktu. Right. Sementara hadas yang keluar semasa mengerjakan sembahyang itu dimaafkan jua. Jadi bila dia tengah solat, air kencingnya tetap menitik sikit-sikit, dia rasa keluar sikit-sikit, yang itu dimaafkan jua. Sebab itu dah ada pada dia. Dah ada pada dia yang membezakan dia daripada orang-orang yang normal, orang yang sihat. Sebab dia dalam keadaan yang dipanggil apa? Darurat. Darurat khusus untuk dia. Dari segi Daimul hadas kan? Coach, nama dia. Ya. Daimul hadas. Ya, that's right. Seterusnya, fardu wudu. Ini kena tahu ni. Tadi syarat sah wudu. Mengetahui fardu-fardu wudu. Kalau tak tahu fardu wudu, wudu kita tak sah. So, fardu wudu ada berapa? Test dulu sekarang. Fardu wudu ada berapa? Masuk dalam chat. Fardu wudu ada berapa? Masuk dalam chat. Tak apa. April, fardu wudu ada berapa? Ustazah tak apalah, Ustazah. Dua kot, Coach. Ha? Dua kot. Ingat Kalau tahu ni kita baca bab angkat takbir. Bab angkat takbir kena ada tiga. Tiga tu jalan sekali rukun takbir tu. Waktu takbir tu tiga-tiga rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Berlaku tiga serentak barulah sah takbir. Sekarang wuduk kita tak sah kalau tak tahu fardu wuduk. Faham? Wuduk tak sah kalau tidak tahu fardu wuduk. Sebab syarat sah wuduk antaranya adalah mengetahui fardu wuduk. Right. Ada 6 perkara fardu wuduk. Masuk fardu apa? Yang wajib. Yang wajib. Fardu wuduk ada berapa? Ada 6. Ada 6. Pertama niat. Yang kedua basuh muka. Fardu kan? Yang ketiga basuh tangan. Yang keempat kepala. Yang kelima kaki. Dan yang keenam tertib. Dah tahu dah, cumanya lupa-lupa. Bukan tak tahu, cuma tak berapa ni. Sebab tu penting ada revision, walaupun dah pernah sekali-sekali ikut balik supaya refresh balik. Fardu wudu ada 6, niat, kemudian basuh muka. Semua itulah yang kita dah buat tu. Itu adalah fardu wudu. Yang penting di sini adalah siapa dia? Awareness, sadar, tahu. Itu adalah fardu wudu. Bila kita sadar tahu itu, jadi wudu tadi jadi sah. Apa beza tahu dengan tak tahu? Tak tahu ini menunjukkan buat dengan tidak ada ilmu. Dah belajar, lupa, lain. Dah belajar, lupa, lain. Itu hal lain. Tetapi kalau tak tahu, tapi tak tahu, buat juga wudu, maka itu dibuat atas dasar ikut-ikutan. Bila ikut-ikutan, apa yang berlaku? Dikhawatiri buat benda yang salah. Maka disitulah tidak sahnya. Jadi yang naknya adalah kesempurnaan. Bila nak kepada satu kesempurnaan, maka kena tahu benda tu dan kita buat revision. Setahun ada sekali buat. Sebab tu nak puasa nanti, pergi seround sekali. Pergi go through balik sekali lagi. Syarat-syarat puasa, kan? Revision. Baik, niat. Bila? Disertakan pada ketika air basuhan terkena mana-mana bahagian muka untuk dikira terjadinya permulaan basuhan di tempat itu dan seterusnya. Right? Mula-mula di muka tadi. Jadi ada doa dia untuk muka dia tu. Nanti saya bacakan. Ada untuk doa mukanya.
Niat adalah dalam hati dengan apa-apa jua bahasa, berbagai lafaz, pilihlah mana yang mudah dan sesuai. Antaranya, nawaitu rafa'al hadatsil asghar lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil, rafa'al hadatsil asghar, kerana Allah Ta'ala. Itu satu yang kita dah biasalah. Nawaitu rafa'al hadatsil asghar lillahi ta'ala. Satu lagi, saja aku berniat fardu wudu kerana Allah Ta'ala. Nawaitu fardal wudu'i lillahi ta'ala. Kalau tadi, nawaitu rafa'al hadatsil asghar. Yang ni pula, nawaitu fardal wudu'i lillahi ta'ala. Yang keempat, yang ketiga, saja aku berniat menunaikan wudu kerana Allah Ta'ala. Nawaitu ada'al wudu'i lillahi ta'ala. Sikit beza di ayat dia. Nawaitu ada'al wudu'i lillahi ta'ala. Kalau tadi, nawaitu fardul wudu'i. Yang ni, nawaitu ada'al wudu'i. Yang keempat, saja aku mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta'ala. Betul dia? Nawaitu istiba'a hati fardhi salati lillahi ta'ala. Ini jarang, tak pernah orang buat lah kot. Biasa-biasa kita ni, nawaitu rafa'al hadasil asghar lillahi ta'ala kan. Yang tu lah. Pakai yang tu cukup satu. Cuma dalam kitab, dia ceritalah ada 4. Now, peringatan. Adapun bagi orang yang sentiasa berhadas, maka adalah dia berniat dengan cara yang terakhir. Sahaja aku mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta'ala. Dalam bab tadi kan, yang orang sentiasa berhadas, kencing dia sentiasa keluar tu, dia guna yang keempat ni. Kita yang normal, kita pakai yang biasa. Tapi untuk yang sentiasa tu, dia kena pakai yang sahaja aku mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta'ala. Ada yang ustaz tu ulas bab sini. Dia tulis, saya tanda special sini. Tapi sebab waktu tu kita tak terkait dah, saya tak catat lah. Ustazah Mariam? Ustazah Mariam? Kenapa dia guna perkataan sahaja aku mengharuskan fardu sembahyang ni? Boleh bantu kalau ingat. Itu untuk tayamum kan, Coach? Tak. Ini untuk fardu wuduk ni. Oh. Disebut sini dia tidak boleh berniat dengan cara yang pertama tadi, itu sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Ta'ala. Dia tidak sah berniat demikian kerana dia adalah orang yang sentiasa berhadas. Ini untuk kes special yang air kencing sentiasa keluar. Dia guna niatnya yang lain. Niatnya adalah sahaja aku mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta'ala. Kita yang normal ni, kita baca nawaitu rafa'al hadasil asghar. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala kan. Rafa'al hadasil asghar. Soghir kecil, kabir besar. Tapi untuk orang yang sentiasa keluar air kencing ni, dia kena guna yang ayat yang special, niatnya yang lain. Saja aku mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Teres yang pertama, fardu iaitu niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Kawasan muka yang wajib dibasuh panjangnya ialah dari tempat tumbuh rambut di kepala hingga ke bawah 2 tulang rahang dan dagu. Right? Sementara lebarnya dari anak telinga sebelah kanan hingga ke telinga sebelah kiri. Anak telinga yang kecil ni. Dikira dalam bahagian muka ialah bulu, mata, kening, jambang, misai dan janggut. Sampai bawah semua ni. Alright? Bab masuk muka kita dah biasa dah. Cuma revision, ambil berkat daripada sini. Yang ketiga, membasuh 2 tangan hingga 2 siku. Ustaz Aziz pesan, dia kata sampailah jauh-jauh ke atas pun tak apa, basah sikit pun. Ingatlah daripada sekarang, jangan lap air wuduk. Jangan lap air wuduk biar dia kering sendiri. Cuaca kita ni ada air dekat badan, best je. Dan kalau kita boleh tahu bahawasanya semua merindui air wuduk tadi. Baju pun merindui basah kerana air wuduk. Kulit itu merindui air wuduk. Kalau tangan kita basah dipegang orang lain, sebenarnya kulit orang lain pun merindui air wuduk kita. Jangan kena air wuduk kita ada basah-basah tak boleh pegang. Kalau orang dah baru lepas ambil wuduk nak bersalam dengan kita, air wuduk tadi kulit kita merindui air wuduk yang tadi. Begitu Ustaz Aziz ulas kepada kami. Supaya jangan kita lap air wuduk. Jadi kalau kita mandi lepas tu
Bila kita nak lap badan ni lah. Anggota wuduk jangan dilap, kan? Biarkan dia kering sendiri. Laplah badan, apa kaki, paha semua. Tapi not at the tempat-tempat air wuduk tadi. Muka tak payah lap, biarkan dia kering sendiri. Sebab situ adanya air wuduk. Ada air wuduk. So, yang apa ni? Menyapu sebahagian daripada kepala. Okay, yang keempat. Menyapu sebahagian daripada kepala walaupun sedikit, sama ada yang disapu itu kulit kepala atau rambut yang ada dalam kawasan har kepala. Menurut mazhab Hanafi, wajib menyapu sekadar 1/4 kepala, iaitu sekadar setapak tangan. Tapi Maliki pada Hambali wajib menyapu seluruh kepala. Maliki, Hambali seluruh kepala. So yang Ustaz Aziz saja kami adalah make sure ambil semua zom. Jadi yang mana ada boys kat rumah, mak-mak ada boys kat rumah, mereka angkat bagi tahu mereka letak dekat telinga ni, satu kepala ni terus sat ke depan balik. Coach ini ajar kat Afiq tu. Tengok dia, Afiq tanya dia, macam mana Afiq ambil basuh kepala? Dia pun macam sini. Tak mau. Basuh tangannya, letak ni, lalu ke belakang, sama dengan telinga ni pun. Biar semuanya, bukan sikit je. Biar semuanya. Alright. Baik, soalan kuis sekejap. Ada budak ni, dia datang kat tempat ambil solat, terus dia basahkan tangan, dia basuh telinga dia. Kemudian dia pun ambil solat, ambil wuduk. Basuh muka, kumur apa semua ni. Macam mana dengan wuduk dia? Macam mana dengan wuduknya? Dia datang mula-mula tu dia basuh telinga dulu. Kemudian baru basuh tangan, kumur semua ni. Datang-datang basuh telinga dulu. Macam mana April? April ada anak laki-laki. Salah coach, sebab telinga bukan anggota fardu. Sebab No problem. yang 6 tadi tu. That's telinga tak kisah. Dia datang basuh kedian ke, lepas basuh tangan, kaki baru dia basuh telinga ke, it doesn't matter. Saya kena juga soalan ni Ustaz tanya. Kami semua. Kita cakap, ada pula datang-datang basuh telinga dulu. Buatlah macam biasa. Selesai pun ni basuh telinga, baru basuh kaki. Kan? Oh, rupanya tidak rupanya. Saya pun baru tahu waktu tu. Jadi kalau kita ada ilmu, datang, basuh-basuh telinga ni. Bolehlah nak main-main. Budak-budak pondok selalu macam tu lah. Orang ada ilmu kan. Joke dia tu joke yang ada ilmu. Right. Dan of course yang keenam Tapi adalah kan, tertib. Coach, nak cakap tertib tu lah. Tapi kalau dia masuk-masuk tu basuh telinga tu, dia tak hilanglah tertib tu, Coach. Tertib tu pada bukan yang ikut, wajib. ya? Tertib pada Tertib yang apa? wajib. Pada yang wajib. Oh, tertib pada yang wajib. Okey, faham. Pada yang fardu. Okey, sebab itu tak wajib kan? Okey. That's right. Tertib itu pada yang fardu. Ya. Baik, kita akan tengok doa-doa dia dah. Doa-doa untuk setiap tempat. Jadi kalau tadi saya dah cerita bagaimana kita faham bahawasanya setiap kali ataupun setiap tempat yang kita ambil wuduk itu dengan 3 waktu. Waktu yang lepas, waktu sekarang dengan waktu ke depan. Jadi waktu kita basuh tangan, kita faham dengan ilmu bahawasanya sebelum ini adalah dalam keadaan zulumat dalam dunia. Sekarang ini usaha nak membersihkan. Kenapa? Untuk kedepannya adalah tangan ini untuk memetik buah-buah di dalam syurga. Dibersihkan daripada zulumat kepada nur. Bila kita solat, kita masuk dalam dunia cahaya sebenarnya. Masuk dalam dunia cahaya. Jadi pemisah di antara dunia zulumat, dunia kegelapan, dengan dunia cahaya adalah wuduk. Wuduk itu menjadi pemisah di antara alam zulumat dengan alam cahaya. Bila kita solat, sebenarnya kita kena faham bahawa kita masuk dalam zon cahaya. Bila kita solat, kita masuk dalam zon cahaya. Kenapa dikatakan zon cahaya? Sebab bila kita angkat takbir, memutuskan dari keadaan sebelumnya, masuk dalam keadaan yang baru. Apa dia keadaan baru?
keadaan yang sifat makni kita tadi kita pulangkan kepada tuannya. Suatu kita sebelum solat, di luar solat, sifat-sifat makni kita digunakan untuk semua ni. Tetapi bila kita masuk solat, sifat makni tadi dipulangkan kepada tuannya. Macam mana ni? Pencerita ni. Baik, apa itu sifat makni? Kita dah belajar dalam, nanti kita akan belajar lagi. Cuma dah tahulah sifat makni ada 7. Apa dia? Sifat makni yang 7? Alia? Hidup. Hidup. Lihat, mendengar, Aha. berkehendak, Hayat, ilmu, kudrat, iradah, sama, basar, kalam. Hayat, ilmu, kudrat, iradah, sama, basar, kalam. Senang, kita tengok kat badan kita kan. Allah Ta'ala kurniakan kita hayat, boleh hidup. Hidup tadi, seperti yang kita dah sentiasa belajar, dah tahu sebelum ni dalam ilmu, dalam kelas tauhid kita, hidup ini, 7 sifat makni ini Allah Ta'ala zahirkan, bagi pinjam kepada kita, bukan saja untuk faham, tetapi untuk nak menjalankan tugas seharian, kan, perjalanan hidup di atas dunia ini, dan yang masa yang sama juga adalah untuk kita faham bahawasanya ini adalah sifat Allah yang sempurna untuk manusia setakat itu. Jadi sempurnanya kita ini kerana adanya sifat makni tadi. Dengan sifat makni tadilah kita boleh buat segala macam hal atas dunia. Dengan 7 sifat makni tadilah solat kita boleh kerjakan. Dan oleh kerana suatu dalam solat tadi adalah untuk mengagungkan kepada dia, maka segala sifat tadi itu hendaklah kita pulangkan dari segi kefahamannya. Bila kita angkat takbir, kita faham bahawasanya hidup ini adalah hidupnya Allah, bukan aku yang hidup. Hidup yang sedang aku lalui ini sebenarnya dihidupkan oleh Allah yang Maha Hidup. Jadi aku ni tidak hidup. Satu. Bila aku ni tidak hidup, maka macam mana cara kita solat? Kita yang tidak hidup, mati. Right? Kemudian bila kita angkat tangan apa semua, kita ada kudrat. Ada kudrat mengangkat tangan. Di luar solat tadi, Allah Ta'ala bagi pinjam sifat kudrat tadi untuk kita melalui proses sehariannya. And not only that, sekarang bila dah masuk alam solat, dalam dunia cahaya, sifat kudrat tadi milik ampunya dia. Maka suatu solat tadi, kita dengan ilmunya, bukan kita cakap, Allah ni kudrat ni kau punya, ambil lah. Bukan. Kefahamannya adalah milik Allah. Maka bila kita datang sebagai seorang hamba yang fakir, maka kita serahkan balik bahawasanya dengan kefahaman, kudrat yang kita miliki ini sesungguhnya bukan milik kita. Kita tidak ada kudrat. Kita tidak ada hayatnya. Tak ada ilmunya. Ilmu itu Allah yang punya. Jadi begitulah bagaimana seorang hamba masuk dengan keadaan menundukkan dirinya. Sebelum angkat takbir kan? Apa dia ayat dia, Kak Siti? Sebelum angkat takbir? Unmute? Ya. Tazalulan juga. Tazalulan. Juta tu. Aha. Tazalulan. Jadi, sewaktu angkat takbir tadi, pause ketika untuk renung kepada 7 sifat makni yang ada pada kita. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basar, kalam. Jadi 7 sifat ini Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Untuk apa? Sebenarnya dia bagi untuk kita beribadah kepada dia. Jadi bila kita masuk dalam dunia solat, tadi adalah wuduk pemisah di antara zulumat dengan cahaya. Wuduk adalah pemisah di antara zulumat dunia dengan cahaya. Apa itu cahaya? Bila kita berada di dalam solat. Now, coming back to this 7 sifat makni tadi, dalam dunia orang-orang tua, dia kata apa?
mematikan diri. Dia kata mematikan diri terms dia. So the way to go about it is fokus kepada sifat makni satu. Kita mengaku bahawasanya ampunya segala tadilah bukan kita punya tapi miliknya Allah. Bila miliknya Allah, si hamba datang menundukkan diri dengan segala kefakirannya dan segala kehinaannya. Barulah jadi solat. Dan disitulah datangnya kaitan di antara sang Khalik dengan sang makhluk, yang makhluk ini datang sebagai seorang hamba menundukkan diri, mengakui kehebatan, kerajaan, kekuatan, kesempurnaan Khalik yang disembah. So di dalam solat tadi, maka harus ada dua perkara. Sentiasa ingat ni, kena ada dua perkara. Ya, apa dia? Raja' dan khauf. Raja' dan khauf. Raja' ni apa? Maksudnya adalah dalam pengharapan. Kita hopeless. We are in the seorang hamba yang tidak ada, yang mengharapkan dia lah. Yang miskin, yang mengharap, dalam pengharapan. Khauf kepada kehebatan Allah, maka kita takut kepada kekuatan dan kekuasaannya. Ini adalah ulasan kepada datang masuk solat dengan keadaan menundukkan diri tadilah. Dan dengan proses angkat tangan takbir yang surrender dalam ucapannya, dizahirkan dalam bentuk kita khuduk waktu kita rokok, dan akhirnya dalam waktu sujud. Kan? Semua pergerakan tadi adalah merujuk kepada raja' dan khauf. Ar-raja' dan al-khauf. Jadi kalau solat kita tak ada raja' dan khauf, apa benda solat jadinya? Raja' dan khauf. Khauf, takut. Kenapa? Sebab Allah punyai sifat jalal dia. Sifat jalal dia. Kekuatan dia. Allah yang bersifat kamalat, maha sempurna. Allah yang bersifat jamal. Jalal, jamal, kamal. Kan? Jadi, 7 sifat makni yang ada pada kita saat kita membaca kalimah-kalimah tadi. Sebenarnya, apa dia sebenarnya? Hakikatnya adalah dia memuji dia. Dari segi hakikatnya, dia memuji dia lah. Itu yang kita belajar bila kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka ada 4 puji-pujian. Puji Allah bagi Allah, puji Allah pada makhluk, puji makhluk kepada sama makhluk, puji makhluk kepada Khalik. Kan? Jadi dalam solat itu, saat kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, hakikatnya oleh kerana kalam, sifat kalam itu dia yang punya, right? Yang boleh difaham kita adalah Allah memuji diri dia melalui mulutnya sang hamba. Barulah berlaku kehambaan dan pengabdian. Penghambaan dan pengabdian. Jadi besar sangat dalam cerita solat tu. Kalau dia kena ambil dalam bentuk faham tasawuf, faham usuluddin, diterjemahkan di dalam fiqh amalan seharian. Jadi bayangkan solat orang yang seperti itu. Solatnya yang sangat memberi arti dan makna. Bukan hanya sekadar duduk bangun kan. Barulah datang dia punya nikmat dia. Datang untuk menghambakan diri kepada sang Khalik. Right? Jadi kalau tidak tahu ilmu usuluddin dalam bab sifat makni tadi, kita tetap mengatakan aku yang bercakap, aku yang melihat, mendengar, aku yang ada kuasa, aku segalanya aku, maka itu syirik. Jadi nak bersih daripada syirik dalam solat adalah pulangkan balik segala sifat tadi kepada ampunyanya, ilmunya, ilmu kefahaman kita. Dengan ilmu dan kefahaman kita, bahawasanya kita ngerti, kita sadar yang maha melihat itu Allah, bukan mata ini yang melihat. Yang maha mendengar itu adalah Allah, bukannya telinga aku ini yang mendengar. Yang berkata-kata, bercakap-cakap, berbaca-baca semua ini sebenarnya adalah Allah yang maha berkata-kata. Sifat berkata-kata itu adalah milik Allah. Kalau dia nak bagi,
bolehlah berkata-kata kita. Jadi dengan kesadaran. Bolehnya kita ada kodrat berdiri untuk nak mengangkat tangan, untuk nak rokok, nak sujud, semua itu adalah kenapa? Kerana Allah Ta'ala bagi pinjam sifat tadi. Sesungguhnya sifat tersebut bukannya sifat kita, tetapi sifatnya Allah ampunya. Jadi itu kita membersihkan daripada kesyirikan di dalam beribadah. Begitu juga suatu kita angkat takbir, Allahu Akbar, memang ucapan mulutnya sahaja aku mengerjakan solat fardu zuhur, solat fardu isya, solat semuanya. Tetapi ada ilmu kita yang faham bahawasanya solat tadi dibuat kenapa? Dah tertulis di Lauh Mahfuz bahawasanya pada saat ini kita solat isya. Pada saat ini kita solat subuh. Pada saat ini kita dapat semua solat-solat tadi. Jadi suatu angkat takbir tadi bukan takabur yang ada. Bukan aku yang mengerjakan solat. Tetapi dengan sebuah kefahaman dengan ilmu yang mengatakan, yang memahami semua ini telah tertulis di Lauh Mahfuz. Maka kita tidak claim yang kita buat. Of course dari segi sebutan mulut sahaja aku mengerjakan solat. Nampak tak? Kesucian pengibadahan bersih daripada syirik. Alright. So far okay ke? Fast? You manage? You understand it? Yeah, you got it? So this is how the real solat is. Ada khauf dan roja'. Khauf dan roja'. Roja' mengharap, khauf takut. Mengharap apa? Mengharap Allah terima amal ibadah kita. Takut apa? Takut tak diterimanya. Takut kena ni. Sebab lalai di dalam solat neraka wil. Siapa yang lalai dalam solat itu neraka wil. Jadi bila kita buat dengan kesadaran, seandainya berlaku juga kelalaian dalam solat tadi, insya-Allah dimaafkan, balik tepat, balik semula. Kita tahu kiblat secara fizikalnya menghadap ke kiblat, secara fizikal tubuh badan kita. Mata kita kiblatnya di tempat sujud. Hatinya kiblat di mana? Dengan memahami Allah sedang menghadap Allah, Zat yang Maha Agung. Dan sirnya adalah, yang dalamnya adalah sir Allah itu. 4 kiblat waktu solat. 4 kiblat. Secara fizikal badan menghadap kiblat Kaabah di Makkah. Seluruh dunia ke sana. Matanya, kiblatnya di mana? Di tempat sujud. Matanya. Bukan melilau sana ni, tanpa di tempat sujud. Itu kiblatnya mata. Kemudian hatinya adalah sentiasa dalam Allah. Itu yang kita sebut bab rusli aja. Bila dalam solatnya, Allahu, supaya tidak lalai. Jadi mudah-mudahan bila yang fizikalnya faham, yang matanya ada, yang hatinya ada, yang sirnya juga akan sama terikut. Sirnya. 4 kiblat dalam solat. Pernah dengar ada 4 kiblat dalam solat? 4 kiblat dalam solat? 4 kiblat dalam solat. Okay, dah 10.30 on the dot. So what do we learn tonight? Apa yang kita belajar pada malam ini? Atau apa yang kita dapat pada malam ini? Ni dan NHM. Ni Ya ni dapat apa malam ni? Ni tak dapat. Aina? Ya, Coach. Sila ni. Apa yang ni dapat? Sebab Silakan. hello, dengar. Okey, yang ni faham. Tak adalah faham semua sebab masih baru kan yang bab wuduk ni. Dia ada fardu wuduk. Bagus. Okey, dia juga ada syarat sah wuduk. Bagus. Dan niat wuduk lah. Alright. Ingat sah wuduk apabila kita tahu fardu wuduk. Bayangkan tak tahu fardu wuduk, maka wuduk tak sah. Bila wuduk tak sah, macam mana solat nak jadi? Tak sah juga solat dia.
Alright, satu lagi yang kita belajar malam ni adalah bagaimana wuduk merupakan pemisah di antara apa? Zulumat dengan cahaya. Zulmat kegelapan, nur cahaya. Antaranya adalah, pembezanya adalah wuduk. Bila kita faham itu, maka kita ambil wuduk dengan sempurna. Kita ada makna yang dikatakan sebagai wuduk tadi itu. Itu adalah, wuduk adalah pemisah daripada kegelapan dengan cahaya. Dan kita gunakan 3 waktu. Waktu lalu, waktu sekarang, wuduknya dengan ke depan. Boleh? Sekarang makna wuduk dah beza dah kan? Bukan sekadar buat-buat apa ni, basuh-basuh gitu je. Tapi ada hakikatnya, ada maknanya, ada kefahamannya. Right? So anybody else, apa yang belajar malam ni? Anna, what do you learn tonight? Do you learn anything? Yang khauf dengan roja. Dalam solat, ya. Solat, pengharapan dan ketakutan. Sedangkan kalau kita tak faham bahawa solat itu ada khauf dan roja, apa berlaku pada solat kita? Hanya fokus pada pergerakannya sahaja. Tetapi kalau kita faham bahawasanya solat itu mesti ada 2 hal ini. Lain cara solat. Aina. Right, very good. So Izzat, apa yang Izzat dapat malam ni? Yang apa, masa angkat takbir tu pemutus yang kita kembalikan balik sifat makni pada pencipta dia. Right. Sebelum ready dulu, kemudian bila kita angkat takbir itu dengan ada 3 semua tu, kita masuk dalam dunia cahaya dipanggil. Masuk dalam dunia cahaya, dunia nur. Tu kenapa nak dibersihkan betul-betul semua tu. Barulah solat tadi memberi nilai yang ada markahnya yang betul, yang memberi cahaya kepada kita lah. Right? Sebab sifat makni adalah terkait kepada di nurani. Jadi kita sekejap ya. Dalam kelas. Halo? Sifat makni adalah dalam diri nurani. Diri nurani. Kita ada diri jasmani. Fas ingat kan Fas? Diri jasmani, diri rohani, diri nurani dan diri yang sir. Kan? Diri jasmani yang secara fizikal ni lah. Diri rohani kita ada akal, ada nafsu, ada hati. Kemudian di diri nurani kita, itulah adanya 7 sifat makni. Hidup kita tu dalam diri nurani. Melihat kita tu dalam diri nurani. Mendengar kita tu bukannya telinga tetapi diri nurani. Berkehendaknya kita kerana diri nurani. Kan? Ada knowledge, ada ilmu kita itu adalah diri nurani. Dunia barat mengatakan boleh ni kerana adanya akal, the mind, but they don't know how to go about it. Imam Ghazali memecahkan diri rohani kita ni ada 2. Ada nafsu, ada akal, ada hati. Hati tempat pergaduhan, pertembungan, pertarungan, peperangan di antara akal dengan nafsu. Nafsu pun kita, akal pun kita, hati pun kita. Sebab ini dipanggil dalam kategori diri rohani. Jadi untuk nak bersihkan diri rohani tadilah kita berzikir. Maka itulah orang tarikat mengatakan tak kena ada istighfar setiap hari. Kena ada selawat setiap hari. Kena ada zikir setiap hari. Jadi sebelum zikir, kita cari kabel dulu, iaitu Rasulullah. Kemudian sebelum jumpa dengan Rasulullah, istighfar dulu. Jadi stepnya adalah istighfar, kemudian selawat, barulah buat zikir.
Bila istighfar bersih. Kemudian bila dah bersih, barulah untuk dengan ketemu Rasulullah. Dah jumpa kabel yang bawa kita kepada zikirnya. Itu cara dia. Alright, 3 tadi dia punya package dia. Dan itulah yang diamalkan oleh tarekat. Semua tarekat tak lari daripada itu. Cuma beza dari segi jumlah apa semua. Untuk kita yang tak ada guru tarekat di sini, yang tak ada ambil ijazah macam saya ambil, dan saya tak boleh bagi sebab saya bukan khalifah tarekat, yang saya boleh bagi tahunya adalah usahakanlah sendiri 3 ini dibuat dengan kaedahnya, jumlah yang tertentu yang kita boleh komit. Kalau boleh komit 500 sehari, silakan. Yang terbaik adalah 1000. 1000 sehari. Istighfar 1000, selawat 1000, zikir 1000. Kalau 1000 berat, buat 700. Tak boleh 700, 500. Tapi minimum 300 sehari. Minimum 300 sehari. 3 tadi itu. Alright. Kalau tak ada apa dia panggil, tak ada rezeki ketemu dengan yang zikir bersanad itu. Jadi kita buat juga dulu tu. Saya bagi tahunya macam itulah. Ikut sesuai masing-masing lah. Yang penting adalah sentiasa ada 3 tu. Macam kami orang tarikat memang disyaratkan lah. Waktu lepasan saya lepas waktu solat ini, dalam setiap hari kena ini, ada 2, kena seminggu sekali ada ini. Tu dia. Okey, dah 10.38. Kita last person. Anybody? Last person? April? Apa April dapat malam ni? Assalamualaikum Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, kejutan dekat saya adalah yang 3 waktu tadi. Bila kita ambil wuduk, waktu sebelum, waktu sekarang dan waktu selepas. Sebab bagi saya benda tu sangat baru. Walaupun saya berdoa, tapi saya tak adalah pernah terbaca yang waktu sebelum kita dalam kegelapan, kepada waktu kemudian tu cahaya, dan kita berdoa untuk waktu sekarang adalah untuk kita kehadapan tu di dalam syurga, untuk memetik buah-buahan di dalam syurga, segala nikmat tu kan. Yang saya tahu, apa yang saya amalkan, saya baca adalah untuk lepaskan, doanya adalah untuk lepaskan diri daripada azab neraka. Maksudnya bila saya basuh tangan kanan, saya doakan, ya Allah masukkan aku dalam golongan yang menerima catatan amalan dengan tangan kananku. Bila kita basuh muka, maksudnya saya tak pernah dengar lagi lah yang bila Coach share waktu kehadapan tu. Maksudnya kita mensucikan diri untuk persiapan kita di dalam syurga nanti. Sangat macam wow sangat. Tak pernah dengar benda tu. Right. Okay. Alhamdulillah. Baik, kita tutup kat situ dah. Dah melap, dah lewat dah 10.40 dah. InsyaAllah ketemu lagi di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat Coach. beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Coach. Terima kasih Terima Coach. kasih, Malam. Coach. Terima kasih Kak Terima kasih Aini. semua. Terima kasih semua. Kak Aini. Thank you so Zila, macam much. mana tadi Zila? Kita kena bagi tahu dengan Linda tu. Tapi Linda dah keluar. Linda